Prinsip pengurusan seni. Yang pertama, tujuan dan objektif. Di mana di dalam tujuan dan objektif ini terdapat 5 elemen. Yang pertama, mestilah spesifik. Yang kedua, mestilah boleh diukur. Yang ketiga, mestilah boleh dicapai. Yang keempat adalah relevan. Dan yang kelima, berbatasan masa. Prinsip pengurusan seni yang kedua iaitu keseimbangan, di mana keseimbangan ini dipecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, keperluan pekerja, di mana majikan perlulah memahami dan memenuhi segala keperluan pekerja dari segi gaji, persekitaran tempat kerja, kemahiran profesional yang ditawarkan dan juga kebajikan pekerja. Yang kedua, kepentingan pelanggan, di mana majikan ataupun sesuatu premis perlulah mengutamakan keperluan dan kepuasan pengguna dari segi kualiti produk dan perkhidmatan. Yang ketiga pula, pelaburan, di mana majikan ataupun premis tersebut perlulah menjaga pelabur dengan lebih perhatian dari segi keuntungan, dividen dan pertumbuhan jangka panjang. Prinsip pengurusan seni seterusnya ialah keberkesanan dan kecekapan. Dalam penggunaan sumber daya, keberkesanaan dan kecekapan adalah penting bagi asas pengurusan seni. Hal ini melibatkan pengurangan pembaziran dan peningkatan hasil. Seterusnya ialah continuity, iaitu adalah organisasi yang perlu bersedia untuk perubahan dan mengadaptasi strategi mereka dalam menghadapi perubahan di persekitaran. Kerjaya seni inspiratif yang dipilih adalah sebagai seorang penari. Sebagai contoh, Encik Muhammad Zulkarnain bin Zuber yang merupakan salah seorang penari profesional dan koreografer di salah sebuah syarikat tari ternama di Malaysia, yaitu As Dance Company. Salah satu prinsip pengurusan seni dalam kerjaya yang diaplikasikan oleh beliau adalah prinsip tujuan dan objektif, di mana beliau telah percaya mencapai matlamatnya untuk menjadi seorang penari dan koreografer profesional. Hal ini disebabkan oleh perancangan dan penetapan tujuan dan objektif yang jelas. Antaranya, beliau sering melibatkan diri dalam berbagai aktiviti berasaskan tarian, dengan tujuan untuk meningkatkan teknik dan pengalaman dalam bidang seni tari. Selain daripada berjaya menjadi seorang penari tetap di salah sebuah syarikat tari ternama di Malaysia, beliau juga telah berjaya mencipta pelbagai karya-karya yang hebat. Contohnya, Lady Boss, A Hole in the Pocket, dan Gelora pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Pada tahun 2022, beliau telah mempersembahkan karya terbarunya yang bertajuk Interchange ke beberapa acara tari seperti Dance Box dan My Dance Festival. Karya tersebut telah berjaya dipilih untuk dipersembahkan di Yokohama Dance Collection 2023 di Jepun. Kerjaya seni inspiratif yang dipilih adalah sebuah syarikat. Sebagai contoh, Onstage Production yang ditubuhkan pada Januari 2013. Onstage Production menjalankan perniagaan seperti seni tari, musik, dan teater. Pada awalnya, Onstage Production hanyalah sebuah kumpulan yang menjalankan atau mengadakan persembahan di majelis-majelis kecil. Setelah 5 tahun kemudian, Onstage Production dikenali ramai dan mula mengadakan persembahan di majelis-majelis besar di Malaysia. Pada tahun 2018, Onstage Production berjaya menumbuhkan sebuah studio yang diberi nama Onstage Studio Art Village yang terletak di Ceras, Kuala Lumpur. Hal ini karena Onstage Production berjaya mengaplikasikan prinsip sasaran dan matlamat, di mana Onstage Production berjaya mencari sasaran mereka dan berjaya mencapai matlamat yang mereka telah tetapkan. Hubungan antara prinsip pengurusan seni dan kerjaya adalah boleh diterapkan dalam kerjaya di industri seni dan budaya serta bidang-bidang lain. Contohnya, pemasaran dan promosi. Pengurusan seni melibatkan pemasaran dan promosi karya seni dan acara budaya.
Kemahiran pemasaran ini boleh diterapkan dalam kerjaya, pemasaran, komunikasi korporat, atau pengurusan jenama di luar industri seni dan budaya. Dengan demikian, prinsip-prinsip pengurusan seni mempunyai aplikasi yang meluas dan boleh memberi manfaat kepada pelbagai bidang kerjaya di luar industri seni dan budaya. Hubung kait antara pengurusan seni dan kerjaya adalah hubungan antara seni dan kerjaya dapat bersifat kompleks. Bagi beberapa orang, seni dapat menjadikan bahagian penting dari kehidupan profesional, meningkatkan kreativiti dan inovasi. Sementara itu, bagi yang lain, seni mungkin dianggap sebagai hobi atau pelarian dari tuntutan pekerjaan. Kesimpulan bagi bergantung pada individu dan bagaimana mereka memadukan atau memisahkan seni dengan aspek kerjaya mereka. Sekarang zaman kita dah zaman lain Macam zaman kami dulu, masa tu tak ada TikTok. Masa tu zaman YouTube. Kami basking macam biasa, ambil video, kemudian upload di YouTube. One day tu, kita punya video lagu Roman Cinta tu lah. Lagu Roman Cinta yang kita ganti mojo tu. Pihak KRU jumpa. Daripada situlah dia orang cari kita. Daripada situlah kami naik. Rezeki dia bermula dari situlah. Cara bekerja tu lagi aktif lah. Kita tak terikat dengan kerja office kan. Tak bebas kerja. Selalu musician ni banyak kerja malam, kerja petang. Pagi tu kita lebih boleh hantar ambil anak sekolah. So kita puas di situ lah. Maksudnya kita lebih banyak masa lah sebenarnya dengan family, dengan kita punya life kan. Kerja as a musician atau bidang seni ni, kita tak boleh terlalu stres sangat kan. Sebab kita nak berkarya tau. So kita tak boleh stres sangat. So kita banyak spend time, masa berkualiti tu dengan sebaik mungkin lah. Tapi kalau kepuasan dari segi berkarya, saya juga ada kompos lagu. Projek saya lah. Saya berpuas hati lah. Satu hasil kerja tangan saya yang produce produk saya sendiri, lagu saya sendiri, dan produce untuk beberapa artis lain juga. Alhamdulillah, itu karya saya lah. Itu kepuasannya lah. Kat negara kita ni, seni ni masih dianggap macam benda yang tak berapa nak penting tau. Boleh ke survive kalau kerja dalam bidang seni ni? Sebenarnya kalau betul-betul explore, banyak benda yang kita boleh buat tanya. Saya rasa pendidikan seni sangat bagus. Maksudnya sangat digalakkan lah untuk orang yang berjinak-jinak yang nak jadi musician ke, pelakon ke, apa-apa ke kan. Yang berkaitan dengan seni ni patutnya dibanyakkan lagi lah. Bila kita ada musician yang cerita yang belajar, yang terpelajar ni, so dia punya produk-produk lebih berkualiti. Sebab sekarang pun bukan nak kata semua, tapi masih ada segelintir bas yang sebenarnya bukan musician pun, tak profesional lah. Mungkin dengan adanya pendidikan seni, mungkin industri kreatif kita ni lebih berkembang one day lah. Jadi sebenarnya masalah dia punca yang keluar, yang produk-produk yang macam ni kadang-kadang masalah orang seni juga. Orang seni yang influencer ni ke ataupun ahli perniagaan ni boleh bayar certain amount yang sangat besar, so dia pun buat lagu. So jadi hasil dia tak seberapa lah. Dia release lagu, dia ada duit, dia boleh beli benda tu untuk dapatkan berapa juta views pun dia nak. Jadi bagi saya, first thing first, orang industri sendiri yang kena main peranan lah. Industri seni kita sangat kecil. Apa yang kita harapkan orang industri ni boleh mengubah cara fikiran dia orang. So, jangan mengejar keuangan semata-mata. So, cabaran dia sebenarnya pada awal dulu, waktu kami basking, cabaran masyarakat lah. Kita pernah digelar peminta sedekah oleh kawan-kawan kan. Macam mana kita nak ubah mentaliti tu kan. Kita boleh demand harga lah sebab kita dah ada nama kan. Satu orang ni pernah cakap, kita tak ada bayaran cik, kita just bagi makan je. Maksudnya, kau datang, kau perform, kita orang bagi kau makan lah dan kau balik lah. Macam tu lah maksudnya. Tak sangat tak profesional. Dia fikir kita band OKU asal-asal boleh je ni. Macam tu. So dia tak fikir kita pun belajar, kita pun masuk kelas. Nak ubah mentality tu lah. Sampai kita sekarang Alhamdulillah lah orang dah boleh terima. Kalau kita buka satu certain amount untuk orang sanggup bayar lah sebab kualiti. Macam cakap tadi lah. Pendidikan seni itu bagus. Kita boleh melahirkan karyawan-karyawan yang lagi bagus untuk masa depan. Tapi sekarang ni video viral je yang akan naik kan. So itu masalah mentality lah tu. Mentality netizen ni. Kita patut tengok daripada bakat, bukan tengok daripada sorry to say lah. Sekarang tengok kalau main drum ke main gitar ke, dia ni cantik tapi kadang dia main tak seberapa pun. Dia naik daripada budak yang mungkin budak biasa, tapi dia main 10 kali lagi bagus pun, dia tetap takkan dapat macam mana budak yang first dapat tu. Bakat dia orang tak nilai sangat. Saya cakap tadi, ubah mentality dulu. So benda ni memang akan makan masa, mungkin tahun-tahun, mungkin tahun lah mungkin. Susah lah nak ubah. Tapi saya rasa bila adanya student-student yang beraliran seni ni, mungkin makin lama makin banyak, mungkin benda ni akan dapat diubah pelan-pelan lah, insyaAllah. Okay lah, bagi saya, apa pun yang nak buat, first thing, mesti kena ada ilmu lah. Daripada seni, korang dah ada ilmu, korang punya tapak ni dah kuat dah. So tinggal korang kena apply di tempat yang betul je.
cari tempat yang betul, bergaul dengan orang yang betul. Yang paling penting sekali, kena sabar. Sebab industri seni ni nak naik ni memang lambat. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada peluang kita tu, tapi kadang-kadang berkat kesabaran kita tu nanti tiba-tiba naik lah satu lagu ke, tiba-tiba ada drama Korea yang meletup ke, macam tu lah. So benda ni memang kena sabar. Apa-apa hal pun buat seikhlas mungkin, buat sebaik mungkin, gunakan ilmu korang tu di tempat yang betul, bergaul dengan orang yang betul. InsyaAllah ada peluang nanti.